Kampung Puteri menangis. Mendengar sahaja nama kampung yang unik sedemikian, pasti membuat mana-mana individu tertanya-tanya apakah sejarah dan asal-usul bagi nama berkenaan. Menurut mantan Ketua Kampung Ahmad Dun Maksum, kampung tersebut mendapat namanya daripada kejadian zaman dahulu yang mana pada ketika itu, penduduk kampung sekitar sering melihat dan mendengar seorang puteri yang cantik dalam keadaan bersedih. Kampung yang pernah memenangi tempat kedua bagi anugerah Desa Perdana Peringkat Kebangsaan 2017 bagi kategori kampung tradisional ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti perpustakaan awam, gelanggang futsal, dewan terbuka, kemudahan wifi percuma termasuklah dataran inap desa. Selain itu, penduduk kampung ini juga mempunyai sifat gotong royong yang amat tinggi. Dalam kalangan mereka malah setiap aktiviti yang dijalankan mendapat kerjasama semua pihak. Ini salah satu aktiviti kampung lah, macam merewang untuk kira aktiviti di kampung biasa untuk majlis kerajaan, Maulid Rasul ke, ada majlis-majlis kenduri ke. Biasa orang-orang kampung buat aktiviti lah. Kita pecah-pecah grup lah. Untuk wanita kita akan buat untuk contoh bawang ke barang basah lah. Kalau lelaki mungkin daging ke, ayam ke nenas, macam tu lah. Lepas tu sampai siap, sampai masak. Lepas tu nanti mungkin ada sesi menghidang, ada untuk lepas majlis, ada bahagian cuci-cuci pula. Sehingga selesai, sama-sama kita menjayakan majlis lah. Ukhuwah yang terjalin dalam kalangan warga kampung turut disokong dengan aktiviti lain yang giat dijalankan seperti Persatuan Silat Sayong. Menurut pengasasnya, gelanggang silat yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan ini telah melahirkan atlet-atlet muda yang telah mencipta kejayaan dalam beberapa siri pertandingan. Saya mula masuk dalam ilmu persilatan ni pada umur darjah 4. Saya juga telah masuk pelbagai pertandingan, contohnya pertandingan sirkit remaja Johor. Pada masa itu saya dapat nombor 3 dan nombor 3 terbaik dalam Johor, dekat sirkit remaja Johor tu. Kemudian saya mendapat peringkat emas dalam pertandingan bakat dekat Pandan. Dan saya dapat melayakkan diri ke peringkat lebih besar lah. Macam time tu game bakat saya main dekat Kuala Lumpur. Mewakili Johor lah. Saya berharap generasi muda zaman sekarang ni dan masa akan datang akan terus melanjutkan ilmu persilatan ni lah. Sebab ilmu persilatan ni penting bagi setiap orang dalam diri mereka masing-masing. Bahkan anak saya yang nombor 4 tu, Muhammad Rushiduddin, terlibat dalam silat sayong dan pertandingan sana pertandingan sini pencapaian yang paling bagus lah hingga ke wakil sukma. Dia dalam daerah Pontian 6 tahun straight medal emas terus. Itu je. Jadi Persatuan Silat-Silat Pontian ni minta saya buka lagi satu gelanggang. Pencapaian untuk budak-budak ni membanggakan lah bagi diri saya. Saya pernah pegang bawa 22 atlet. Kita memperoleh 14 emas keseluruhan negeri Johor, nombor 2 kita. Selain silat, golongan belia kampung turut aktif bersukan. Kemudahan gelanggang futsal dan badminton yang ada dimanfaatkan sepenuhnya. Malah, ia turut disewa oleh penduduk kampung berdekatan. Antara salah satu aktiviti belia Kampung Balik Puteri Menangis bermain badminton pada malam Jumaat dan malam Selasa. Seminggu 2 kali lah. Selain badminton, belia Puteri Menangis ada bermain futsal setiap hari Jumaat. Badminton, kalau ada pertandingan pun kita adakan tertutup lah untuk masyarakat. Tahun 2022 ni dah ada pertandingan futsal ni, dah ada 3 kali buat pertandingan. Belia sini ada mendapat johan sekali, nombor 3 sekali, naib johan sekali. Tidak pernah menganggap keputusan meninggalkan kerjaya selaku jurutera merupakan satu kesilapan, Hafizul Alif bin Abu Bakar melihat ruang dan peluang luas untuk meneroka dunia perusahaan penternakan ayam.
Anak muda berkelulusan ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan elektronik telekomunikasi ini mengaplikasikan teknologi EM terhadap ternakan ayamnya. EM ni tujuan dia, satu untuk kesihatan ternakan. Yang keduanya, amonia yang keluar daripada najis ayam, dia akan neutralkan. Maknanya, dia akan wap yang keluar daripada EM ni, dia akan menghilangkan bau amonia tu sendiri. So, dari segi kelestarian alam sekitarnya, industri ayam ni sebenarnya salah satu critical food industries dekat Malaysia lah. Kalau kita tengok dekat paper ke apa semua, dia ada je orang buat aduan berkenaan dengan bau dan lalat. Okey, tu satu benda yang memang kita kata tak boleh habis, takkan habis. Tapi, kita boleh kawal dia pada peringkat paling minimum sekali dengan menggunakan teknologi inilah, teknologi EM ni. Kita nak apply benda ni dekat atas lantai kayu ni. So kalau saya akan gunakan teknik semburan jenis mist blower, maksudnya jenis swab. So kalau ayam ni hidu benda ni sekalipun, dia tak akan menyebabkan kematian pada ayam lah. Kekukuhan dan kekuatan sesuatu institusi itu pastinya bermula dengan pucuk pimpinan yang bijak mengatur masyarakat di bawah pimpinannya. Jalinan hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat di Puteri Menangis terbukti apabila sehingga kini kampung ini masih lagi menjadi kampung contoh di kawasan Mukim Air Baloi apabila sekali lagi terpilih untuk menyertai pertandingan mewakili daerah Pontian. Masa saya menjawab kampung tu tahun 2011, maknanya kita itu kampung ni belum lagi maju kampung, tapi tidak nampak dia punya di-upgrade tak ada. Dengan bantuan duit saya, dengan bantuan pejabat daerah, bersama dia pengulu dan pejabat daerah semua, tuan DO, maka bermulalah era kebangkitan Menangis. Kesinambungan pimpinan baharu dan lama jelas kelihatan daripada pelbagai aspek. Maka tidak hairanlah kampung ini sering menjadi tumpuan. Untuk program hari ini, kita adakan majlis tahlil arwah dan juga doa selamat untuk penduduk-penduduk kampung yang terdahulu daripada kita, arwah-arwahnya, kan, kita sedekahkan bacaan tahlil dan serta doa selamat untuk kesejahteraan kampung serta pentadbiran Mukim ni lah, Air Baloi ni. Kejayaan yang telah dicapai ini sekaligus membuka ruang dan peluang kepada pimpinan baharu dan komuniti untuk merancang pembangunan kampung yang lebih mampai. Warisan dan seni budaya setempat yang masih dipelihara memastikan kelestarian tidak diabaikan demi kesejahteraan kampung.